Assalamualaikum dan hai adik-adik. Siri video ini ditajakan oleh Casio Malaysia di mana Along akan ajar cara untuk gunakan kalkulator putih ni specifically untuk subjek Admaths. Yes, actually ramai dah cikgu-cikgu lain buat benda yang sama juga like Sir Matthew daripada Y=MX plus C, kita ada Cikgu Hassan, Cikgu Romi, Cikgu Chong and latest daripada Teacher Mira juga. So Along akan letakkan playlist diorang dekat bawah so that you get the full benefit daripada series ni. So untuk video Along kita akan fokus kepada soalan PAS SPM dan PAS trial. Material macam biasa Along akan letakkan this one inside our description box. So tolong printkan kalau boleh, okay? Last kali untuk geng-geng yang belum ada kalkulator putih, it's okay. Korang boleh follow je dulu series ni. At the end of series nanti kalau korang rasa nak beli, setiap penghujung video nanti Along akan letakkan cara untuk beli kalkulator putih dekat Shopee from Casio punya official store. Alright? So jom kita study dulu. Let's go. In this video, kita nak cover systems of equations. Di mana chapter ni kan dia ada dua bahagian yang besar tau. Bahagian pertama kita nak cover for today adalah situasi di mana kita ada tiga variable, tiga pemboleh ubah. Kita ada X, Y dengan Z biasanya lah. Tapi kalau soalan tu kasih A, B dengan C pun boleh sahaja. The next video nanti kita akan tengok adalah situasi di mana kita ada dua variable. Maksudnya apa? Kita ada X dengan Y lah tu. Ini biasa kita pakai. Tapi boleh je kalau dia kasih P dengan Q. Depend kepada soalan. So jom, let's go to soalan number 1. The diagram below shows the price packages offered for three types of food which are burger, nasi lemak dan cake. Find the unit price of each type of food. Dekat sini kan kita ada tiga jenis. Kita ada burger, ini adalah nasi lemak and this one adalah cake lah kan. So Alun nak buat assumption dahulu. The first one Alun nak tulis kat sini adalah kita nak assume bahawa X ini adalah harga untuk burger. Lepas tu kita ada Y tu kita nak assumekan dia sebagai apa ni? Kita ada nasi lemak. So Y adalah nasi lemak. Lepas tu last kali yang kita nak assume Z adalah apa? Ya, kita ada dekat situ cake. Jadi setiap satu set of gambar ni dia adalah satu equation tau sebenarnya. So jom kita nak tengok satu persatu. The first one ni kita ada apa? Kita ada X ditambahkan dengan Y kan. Seketul X, seketul Y. Ditambahkan dengan berapa Z. Dekat sini kita ada dua cake. Maksudnya dua Z lah tu. So equation pertama kita boleh hasilkan adalah X ditambahkan dengan Y. Ditambahkan dengan 2Z is equal to berapa? Harganya adalah RM25. Next one pula jom kita baca. Yang ni kita baca terus boleh. Okay, kita ada dua burger. Maksudnya apa? Kita ada 2X, kita ada satu nasi lemak, maksudnya 1Y. Ditambahkan lagi dengan hujung tu, kita ada seketul cake. This one is equal to what? Bersamaan dengan RM20. Equation last kali, kita ada satu burger, dua nasi lemak, satu cake. Maksudnya apa? Kita ada 1X ditambahkan dengan 2Y, ditambahkan dengan seketul of Z, which is equal to 19. So you see sekarang ni kita ada tiga variable dan tiga equation. So biasanya kita akan label lah. So dot dot dot, sini adalah number 1, dot dot dot, sini adalah number 2 and last kali dot dot dot, ini adalah nombor 3. Dalam video ni Alun nak tunjuk cara tekan kalkulator dahulu untuk dapat jawapan. Kita nak simpan jawapan dekat sini supaya nanti as we go along kita buat soalan, kita boleh check satu persatu. So first thing kita nak tekan dekat sini adalah menu, lepas tu kita tekankan A. Well actually A tu sebenarnya adalah untuk apa tahu? Untuk equation ataupun function, tekankan A terus. Lepas tu kita nak pilih number 1. Number 1 adalah untuk simultaneous equation. And then lepas itu dia tanya number of unknown berapa, kita letak je 3 because we have 3 unknowns and then kita nak enter the values. Now bila kita nak masukkan values ini, make sure kita ikut urutannya. X, Y, Z equal to nombor. Tengok dalam kalkulator kita ada X tambah Y tambah Z, lepas tu hujung ni ada equal to number. So please make sure kita ikut urutannya. So now Alun nak masukkan nilai-nilai untuk row yang pertama. Kita ada 1, 1, 2, 25. Okay, jom kita tekan 1 equal, 1 equal, 2 equal, lepas tu 25 equal. Okay, you see sekarang ni dia dah turun kepada row yang kedua. Next one, saya nak tengok ini. Kita ada 2, 1, 1, 20. Jom kita tekan. Kita ada 2 equal, 1 equal, 1 equal. Lepas tu last kali kita ada 20 equal. Dia akan turun ke bawah. Last kali kita nak tengok row yang ketiga. Kita ada 1, 2, 1, 19. Jom. 1 equal, 2 equal, 1 equal, last kali kita ada 19 equal, tekan lagi sekali equal, lepas tu kita akan dapat jawapannya. Jawapan yang pertama kita ada 4, Alun nak simpan dekat sini. Next one kita ada jawapan untuk Y adalah 3, kita nak simpan dekat sini juga. Last kali kita akan dapat Z is equal to 9.
Now that we know the answer, kita boleh fokus kepada jalan kira. Sebab kalau tak ada jalan kira, kita tak dapat markah tau. Benda yang Along nak highlightkan dekat sini adalah ada geng-geng yang suka substitution, ada geng-geng yang suka elimination. Mana-mana boleh sahaja. So mungkin cara kita berbeza sedikit, but as long as you know how to do it, tak ada masalah. Tapi personally, Along suka guna elimination lah. However, it also depends on the situation. So jom Along nak tunjukkan cara yang Along biasa guna. The first one Along tengok kat sini kan, Along kena decide mana satu Along nak hapuskan. So let's say lah saya nak hapuskan X. So sekarang ni fokus Along kepada X sahaja. Lepas tu dekat my left hand side, Along akan pilih dua equation. On my right hand side, saya akan pilih dua equation untuk buat elimination. So the first one kan, apa kata saya nak guna yang mudah lah. Along nak guna equation number 1, lepas tu equation number 3. Cuba tengok X dia. X dia dah sama, 1 dengan 1, betul? Jadi apa yang kita boleh buat adalah, kita tolak je. Kalau benda yang sama, kita boleh buat tolak je terus supaya dia terhapus. Okay, cantik. Now Along dah selin. Tengok ni, ini adalah equation daripada yang pertama. Bawah ni adalah equation daripada yang ketiga. So sekarang ni kan kita ada X dengan X. Dua-dua positif. Kalau dia sama, kita buat tolak. Kalau dia satu positif, satu negatif, kita akan buat tambah tau. Logik lah kan, kalau sini kita ada X tolak X, tak ke dia akan terhapus, maka dia hilang. Y ditolakkan dengan 2, hati-hati please, sini kita akan dapat negative Y. 2Z ditolakkan dengan Z, kita akan dapat tambah 1Z equal to, dekat sini kita ada 25 ditolakkan dengan 19, kita akan dapat dekat sini 6. Next, Along nak ambil pasangan yang berlainan untuk sebelah kanan pula. Tadi kita dah pilih 1 dengan 3. Apa kata kali ni saya nak pilih number 1 and number 2 pula. X mereka sama ke tidak? Tidak sama. Sini kita ada 1, bawah tu kita ada 2. So macam mana kita nak samakan? Atas ini kita perlu darabkan dengan 2, betul? One common mistake adalah dia tengok, Y dengan Y ni sama lah. Apa kata kita hapuskan Y? Jangan, kita kena berpendirian tetap. Kalau kita dah hapuskan X dekat bahagian pertama, maka kita kena hapuskan X juga dekat bahagian kedua. Is that okay? So equation pertama saya perlu darabkan dengan 2. So Along kena tulis 1 didarabkan dengan 2. Kita letak je lah bracket ya. So nanti sini akan jadi 2, bawah pun akan jadi 2 lah kan. Macam mana nak hapuskan? Kita just buat tolak je lah. Tolakkan dengan equation nombor 2. Okey, equation pertama darab dengan 2 ni kita nak buat sama-sama lah. Ingat tau, semua benda darabkan dengan 2. So the first one akan jadi 2x. Next one kita akan dapat 2y. Next one kita akan dapat dekat sini 4z. And last kali ni pun hati-hati, 25 darab 2 kita akan dapat 50. Okey, so atas ni kan kita ada hasil daripada darab 2. Bawah ni Along just salin balik equation number 2. And then kita dah tengok sini kita ada 2x. Dua-dua ni adalah positif, maka kita akan buat tolak supaya dia boleh terhapus. And then kita tengok satu persatu. 2y tolak 1y, kita akan dapat 1y. 4z ditolakkan dengan z, kita akan dapat 3z. 50 ditolakkan dengan 20, kita akan dapat exactly 30. Takkah kita dah dapat dua equation yang melibatkan dua unknown? Sini kita boleh labelkan. Ingat tadi kita ada 1, 2, 3. Maka sini Along nak label number 4. Sini kita nak labelkan let's say number 5. So antara dua equation ni kan, siapa yang kita boleh hapuskan? Nampak tak sini kita dah ada 1y? Well, negatif lah. Tapi dekat sini pun adalah 1y, betul? Walaupun dia satu tu negatif, satu ni adalah positif. So sekarang ni saya nak tanya. Sekarang ni kan kita nak buat 4 tolak 5 ke 4 tambah 5? Ya, kita kena buat 4 tambah 5. Kenapa yellow? Sebab satu tu negatif, satu tu positif. Kalau dia nombor dah sama tapi berbeza positif negatif, maka kita kena tambahkan. Okey, Along dah salin dah equation 4 dekat atas ditambahkan dengan equation 5 dekat bawah ni kan. Logik lah kan adik-adik, kalaulah saya pergi tolakkan benda ni, tak ke dia jadi negatif 2y nanti? Tak terhapus lah benda tu kan. Bila kita buat tambah, maka ini akan terhapus. So atas ni kita ada 1z ditambahkan dengan 3z, kita akan dapat 4z. 6 ditambahkan dengan 30, kita akan dapat 36. Now 4 bawa sebelah dia akan jadi bahagi ataupun kita bahagikan both sides with 4, kita akan dapat z is equal to 9. Cuba tengok, jom. Z equal to 9 sama tak dengan jawapan kita tadi? Ya, sama. Maksudnya apa? Maksudnya kita boleh sambung pengiraan. Kalaulah Z ni dapat nilai yang berbeza, maka kita kena check balik dah. Mungkin ada tersilap dekat tengah-tengah. So now that we know Z is equal to 9, benda ni kita boleh masukkan to either one of the equations dekat atas untuk dapatkan Y lah kan. So let's say saya nak masukkan kepada number 4 lah contohnya. So Z equal to 9 ni kita nak masukkan ke dalam equation number 4. Maka apakah yang akan terjadi? Kita akan dapat kat situ negative Y ditambahkan dengan sini akan jadi Z9 is equal to 6 lah kan. Sini kita ganti 9. Y ni adalah negatif. Saya tak suka. Saya nak bawakan ke sebelah kanan supaya dia jadi positif. 6 bawa sebelah akan jadi tolak. 9 tolak 6 kita akan dapat jawapannya adalah 3. Maksudnya Y is equal to 3 lah tu kan.
Sama ke tak sama? Ya, dekat sini kita dapat sama. Now that we know y is equal to 3, z is equal to 9, boleh tak kita cari x? Boleh, masuk je ke mana-mana equation yang mempunyai x. Of course lah, 4 dengan 5 ni tak boleh. Masuk kepada 1, 2 ataupun 3. So let's say Alun nak ambil equation yang ketiga ni ha. Maka apakah yang kita akan dapat? The first one kita ada x, memang x lah kan. Ditambahkan dengan 2y. Adik-adik, darab terus je lah. 2 darab y, 2 darab 3. Maksudnya 6 lah kan. Ditambahkan dengan last kali ni kita ada z9 is equal to 19. So last kali kita akan dapat berapa? Jom kita congak 9 bawa sebelah akan jadi tolak. So jadi 10. Lepas tu 6 bawa sebelah dia akan jadi tolak. 10 tolak 6 kita akan dapat x is equal to 4. Sama ke tak sama? Ya, sama. Walaupun kita dah dapat nilai x, y dengan z, kena remember soalan ini asalnya about apa? About the price of burger, nasi lemak dan cake. So make sure kita tunjuk balik accordingly. X adalah burger, kat sini 4, y itu adalah nasi lemak 3, and then cake adalah z equal to RM9. Next, soalan nombor 2. Solve the following system of linear equations and explain the result of the findings. Soalan ni baik sebab dia kasih terus 3 equation, tak perlu nak keluar daripada ayat ke, daripada diagram ke. And also dia dah kasih dalam urutan yang betul. Maksudnya kita ada x, lepas tu y, lepas tu z. Walaupun sini tak ada z, sebenarnya apa tahu dekat sini ada kosong z lah. Maksudnya nanti bila kita masukkan dalam calculator, make sure x adalah 1, sini adalah negative 2 and z kita adalah kosong, boleh? So jom kita nak tekankan calculator. Sini Alun dah letakkan dah. The first one kita tekankan menu, lepas tu tekankan A, and then tekankan number 1, and then tekankan number 3. Kita ada 3 variable. Lepas tu kita nak masukkan nilai. Row pertama kita ada 1, negative 2, kosong 4. Jom, 1 equal, negative 2 equal, kosong equal. Make sure jadikan ni sebagai practice lah. Tekan je, kosong equal. Lepas tu last sekali kita ada 4 equal. Now dia dah turun ke bawah. Ini adalah untuk row yang kedua. Now bila masukkan ni tolong hati-hati tau. Bayangkan kalau tersilap positif dengan negatif, maka jawapan kita pun akan tersilap. So row yang kedua kita ada 2, negative 3, 2, negative 2. Ready? 2 equal, negative 3 equal, 2 equal, negative 2 equal. Last kali kita nak masukkan row yang ketiga. Row yang ketiga kita ada 4, negative 7, 2, 6. Jom. Kita ada 4 equal, negative 7 equal, 2 equal, and last kali kita ada 6 equal, tekan lagi sekali equal. Kita akan dapat infinite solution. Maksudnya kita ada banyak penyelesaian. Bilangan penyelesaiannya adalah tak terhingga. Datuk, macam mana ni long? Apa yang saya patut tulis kat X, Y dengan Z? Well, actually tak perlu tulis apa-apa sebab dia banyak sangat. Tapi kita kena tunjukkan kenapa dia ada banyak solution ataupun penyelesaian. Jadi cara yang Alun nak pakai sama je macam tadi. Kita nak buat elimination. Siapa-siapa nak buat substitution pun boleh juga, silakan. Ingat tak tadi Alun ambil 2 equation dekat sini, 2 equation dekat sana untuk hapuskan, betul? Tetapi kan bila Alun tengok dekat sini, antara X, Y dengan Z, nampak tak Z dekat sini dah terhapus? Kan? So apa kata kali ni Alun decide untuk hapuskan Z. Di mana equation yang pertama, by the way Alun lupa nak label, jom kita label. Okey, cantik. Kita tengok balik dekat Z tadi. Nampak tak Z ni dah terhapus dekat equation pertama? Maksudnya equation pertama ni kan Alun tak perlu buat apa-apa pun. Dia adalah X tolak 2Y is equal to 4. Yang ni Alun just letak je dekat sini tau. Jadi next Alun boleh hapuskan Z dekat mana? Alun boleh gunakan equation yang kedua dan equation yang ketiga. Maka saya boleh buat dekat sini equation 2 ditolakkan dengan equation yang ketiga. Kenapa Alun boleh terus buat tolak? Sebab saya tahu sini adalah positive 2Z, bawah tu pun dah positive 2Z. So tak payah nak darab apa-apa. Okay, so now Alun dah salinkan dah equation number 2 ditolakkan dengan equation bawah number 3. Again, kenapa kita buat tolak? Sebab sini adalah positive 2, sini pun adalah positive 2. Bila kita buat tolak, ini akan terhapus. Untuk X, hati-hati please, kita ada 2 ditolakkan dengan 4, kita akan dapat negative 2X. Untuk Y, kita ada negative 3 ditolak dengan negative 7. Sini akan jadi tambah lah kan, negative 3 tambah 7, kita akan dapat tambah 4Y. Untuk bahagian hujung, kita ada negative 2 ditolakkan dengan 6, which will give you negative 8. Cuba tengok equation ni, ada tak benda yang kita boleh simplify? Ada. Semua nombor ini boleh dibahagikan dengan 2, betul? Bila all of these saya bagikan dengan 2, kita akan dapat negative 1X ditambahkan dengan 2Y is equal to negative 4. So now you see this one kita boleh labelkan sebagai nombor 4, betul? Kita ada 1, 2, 3, ini adalah nombor 4. Kita nak tengok antara nombor 1 dengan 4 ni, kita ada X dengan Y, betul? Ada tak siapa-siapa yang kita boleh hapus? Let's say lah saya nak tengok X. Nampak ni, kita ada positive 1X, sini kita ada negative 1X. Bila satu tu positif, satu tu negatif, kita buat tambah ke, kita buat tolak, kita buat tambah. Jadi in this case, saya nak buat number 1 ditambahkan dengan equation number 4.
So, jom kita salin. Okay, kita dah ada equation number 1 dekat atas, number 4 dekat bawah. Kita akan buat tambah sebab kita nak hapuskan X kononnya. Tapi kan, bila Alun tengok X ditambahkan dengan negative X, ini akan terhapus. Negative 2Y ditambahkan dengan positive 2Y, ini pun akan terhapus, betul? 4 ditambahkan dengan negative 4, ini pun akan terhapus. Maka end up kita akan dapat apa? Yes, kosong is equal to kosong. Just in case you're wondering, yes, benda ni tadi boleh dibahagikan dengan negatif sekali tau, ataupun darab lah. Bila kita darabkan dengan negatif 1, tak ke ini akan jadi positive X, ini akan jadi negatif 2Y, lepas tu hujung ni akan jadi 4, betul? So tadi Alun saja je biar macam ni supaya dia nampak berlainan sikit lah. Kalau saya buat macam ni tadi, dah nampak obvious sangat lah kan, atas dengan bawah tu dah sama, nanti kita pelik awal-awal. So biar kita pelik dekat hujung-hujung. So apa maksud kosong equal to kosong ni? Maksudnya kan, regardless of any values yang kita ambil untuk X, Y dengan Z, kosong tetap akan jadi kosong. Betul? Sebab itulah kita ada banyak solution, infinite solution. Jadi tadi soalan tu cakap explainkan the result of finding. Jadi kita nak buatkan satu ayat dekat bawah meh. So ayat dia simple je, this system has infinite solution since 0 is always equal to 0. Soalan last sekali, solve the following system of linear equations and explain the result of the findings. Soalan ini baik macam nombor 2 tadi because dia dah kasih 3 equation untuk 3 unknown di mana dia juga mengikut urutan yang betul. X, Y dengan Z lepas tu equal to number kan. Cuma the first row ni X dia adalah kosong lah tu. So macam biasa, jom kita tekan calculator dulu. Menu A13, masukkan nilai. Row yang pertama kita ada kosong, 1, negatif 7, negatif 2. Jom. Kosong equal 1 equal negatif 7 equal negatif 2 equal. Row yang kedua pula kita ada apa ya? Row kedua kita ada 1 negatif 1 5 2. 1 negatif 1 equal 5 equal 2 equal. And last kali untuk row yang ketiga kita ada negatif 2, positif 2, negatif 10, 6. Yang ni hati-hati please. Negatif 2, 2, negatif 10. Last sekali kita ada 6. Tekan equal, kita akan dapat jawapan no solution. Alung, tadi kita dapat infinite solution, yang ni no solution. Apa beza dia ya? Untuk no solution maksudnya apa? Tiada penyelesaian. Maksudnya tak ada langsung pasangan X, Y, Z yang akan membuatkan ataupun memuaskan ketiga-tiga equation tersebut. Tak ada. Manakala infinite solution tadi pula, jom kita slide kepada nombor 2. Tadi Alung letak pangkah dekat sini tau. Pangkah ni bukan maksudnya dia tak ada nilai ya. Dia actually ada banyak nilai yang boleh memuaskan ketiga-tiga equation tersebut. Tapi kita tak boleh lah randomly letak apa-apa. Contoh tak boleh letak 2, 3 lepas tu sini negatif 4. Kalau kebetulan betul tu, yang tu just kebetulan lah. So, cara yang betul untuk dapatkan solusi yang menepati 3 equation tersebut adalah, you all can try ya, boleh try sendiri. Kalau Alung ambil X is equal to let's say 8. Kalau lah sini Alung ambil X equal to 8, nanti Alung akan dapat Y ni nanti sebagai Y is equal to 2. Lepas tu kan bila Alung masuk X 8, Y 2 kepada equation sini, kita akan dapat Z tu adalah negatif 6. Lepas tu masuklah ketiga-tiga nilai ini kepada equation last kali, kita akan dapat benda yang betul juga. Maksudnya apa tu? As long as we start from any number dekat X, lepas tu kita carikan nilai Y dengan Z, maka kita akan dapat solusi yang betul. Itu adalah maksudnya infinite solution. Maksudnya dia ada banyak sangat solusi yang possible yang kita tak mampu nak cari kesemuanya. So no solution dekat sini means what? Maksudnya memang tak ada langsunglah pasangan yang boleh memuaskan 3 equation tersebut. So macam mana kita nak buktikan ni? Buat je macam biasa. Alung akan buat cara yang sama juga. Jom. So Alung sekarang ni kena decide sama ada nak hapuskan X, Y ataupun Z. And it is pretty obvious bahawa equation pertama ni memang dah terhapus dah dia punya X. So this is very convenient. Alung nak hapuskan X untuk semua equation. So jom kita nak labelkan our equation dahulu. And then equation pertama ini memang X-nya dah terhapus. So this one Alung je salin je balik. Y ditolakkan dengan 7. Z is equal to negative 2. Ini adalah tetap equation number 1. Next, untuk bahagian kanan pula, Alung nak ambil satu pasangan. Okay, let's say kita ambil, bukan let's say, memang ini je pasangan yang tinggal kan. Kita nak ambil nombor 2 dengan nombor 3. Tapi masalahnya dekat X, kita ada 1 dengan 2. Macam mana nak jadikan nombornya sama? Yes, equation number 2 dekat sini, kita perlu darabkan dengan berapa? Darabkan dengan 2. So, saya tulis kat sini, what we need to do is 2 didarabkan dengan 2 dulu. Ini adalah benda yang pertama. Ditolakkan dengan 3. Tapi sure ke tolak? Tidak, because sini nanti akan jadi positif 2, bawah ni akan jadi negatif 2 lah. Bila dia adalah tanda berbeza, maksudnya positif dengan negatif, maka kita kena buatkan tambah.
So yang ni Along nak buat sama-sama. Equation kedua kena darabkan dengan 2. Tolong hati-hati. Semua darab 2 tau. Ini akan jadi negatif 2y. Ini akan jadi tambah 10z. And last kali ni pun kena darabkan dengan 2. Dia akan jadi 4. Lepas tu macam biasa kita nak hapuskan x, betul? So satu tu positif, satu tu negatif. That's why lah sini kita letak tambah. Yang ni just nak double confirm je lah. Bila ini ditambah, ini akan hilang. Dia akan lesap. Tapi kan lepas tu kita tengok negatif 2y tambah dengan 2y. Dia akan jadi apa? Terhapus juga. Dah tu 10z ditambah dengan negatif 10z. Dia akan jadi apa? Ya, dia akan terhapus juga. Maka sebelah kiri ni kita akan dapat kosong. Last kali ni kita dapat 4 ditambahkan dengan 6 which will give you 10. Alamak, yang ni apa pula ni Long? Tadi dekat soalan nombor 2 kita dapat kosong is equal to kosong. Betul? Maksudnya benda ni memang sentiasa akan betul lah. By the way, infinite solution ni dia bukan just kosong equal to kosong tau. Kalau kita dapat 1 equal to 1 pun adalah infinite solution. Kalau kita dapat 10 equal to 10 pun dia adalah infinite solution. Ini untuk question number 2 tadilah. Tapi sekarang ini kita diberitahu bahawa kosong is equal to 10. Betul ke cerita ni? Tidak sama sekali. Maksudnya sini kita kena letak nanti 0 is not ataupun it will never be equal to 10. Dia memang sentiasa akan salah. That's why lah dia tak ada solusi ataupun penyelesaian. So jom kita nak buat ayat konklusi sama-sama. Okay, so conclusionnya adalah this system has no solution since 0 will never be equal to 10. Now dekat equation atas tadi, tolong jangan letak kosong is not equal to 10 terus sebab kita nak biar macam ni just to show that this statement is false ataupun sentiasa tidak benar. That's why dekat conclusion sahaja kita tulis has no solution since kosong is not equal to 10. And also benda ni tak terhad kepada kosong not equal to 10 sahaja tau. Dia boleh jadi apa-apa. Sebenarnya kalau kita end up dapat let's say kosong is not equal to 5 pun ini dikira sebagai no solution juga. Kalau kita dapat 1 is not equal to 2 sekalipun ini adalah no solution juga. Boleh? Last kali before kita bersurai, Along nak buat satu conclusion of this video. Ingat dalam system of equations, kita ada dua bahagian tau. Kita ada 3 variable x, y, z. Lepas tu kita ada 2 variable x, y. Dua variable ni kita akan cover dalam video yang seterusnya. So please stay tuned for that. So apa yang kita dah belajar today untuk 3 variable adalah the first one kita kena hasilkan equations dahulu. Make sure dia ikut urutan x, y, z equal to nombor. Then baru kita boleh tekankan calculator. Now bila tekan calculator ni nanti, 3 variable ni ada 3 jenis solusi tau. Solusi yang pertama kita dapat adalah apa? The first one adalah ada solution. Maksudnya ada unique solution lah. Satu solution. Yang kedua kita dapat tadi soalan number 2 kita dapat apa? Kita dapat infinite solution. Infinite solution ni maksudnya apa? Dia terlalu banyak solution di mana kita tak boleh nak cari semuanya. And situasinya adalah apabila kita dapat nombor equal to nombor yang sama. Contoh like 0 equal to 0. Ataupun 1 equal to 1, 2 equal to 2, sekian-sekian. And last kali the possible answer that you will get adalah no solution at all. Maksudnya apa? Memang tak ada nilai x, y dengan z yang boleh memuaskan 3 equation tersebut. So situasi dia adalah bila kita dapat nombor yang tak sama. So contoh kita ada macam tadi kosong is not equal to 10 let's say. Ataupun kosong is not equal to 1 pun dikira sebagai no solution. Lepas seronok tekan kalkulator tu, tolong jangan lupa ya kita mesti tunjuk jalan kira. Ini Along nak tekankan lagi. Kita guna kalkulator ini bukan sebagai shortcut ke apa. Tidak. Ini untuk checkkan jawapan dalam exam supaya kita boleh make sure bahawa jawapan yang kita buat tu adalah benda yang betul. So tolong kena tahu juga jalan kira. Tak kisahlah buat substitution ke, buat elimination ke. Yang penting kita faham apa yang kita buat. Boleh? Alright guys, that's it for this video. Thank you so much tengok sampai habis. I hope you've learned something new today, especially pasal kalkulator putih ni. Okay, next one Along nak tunjuk cara nak beli pula. So jom. Bawah video Along nanti akan ada bahagian description. Okay, link yang kedua ni yang akan bawa korang kepada Shopee. So Along akan klik this one. Sama juga untuk handphone just make sure kan dalam handphone dah ada app untuk Shopee. Alright, so setakat ni Along buka. Okay, harga dia adalah RM75. This really depends on bila korang buka link tu. Ada hari dia lebih tinggi, ada hari lebih rendah daripada 75. So please keep an eye on it, especially bila ada sale ataupun offer. Also Casio ada bagi satu free gift Eco Notepad. Okay, dulu dia bagi L-shape folder. Benda ni pun boleh berubah-ubah. Just make sure korang beli daripada Casio.os official store untuk elak dapat benda yang tak original. Benda yang tak original ni two things. Satu, maybe dia senang nak rosak. The other one is maybe korang tak dapat the full functionality yang original tu. And last kali, untuk students yang tertanya, Along patut tak saya beli calculator ni?
It really depends on you. Tapi kan, kalau korang decide nak beli, make sure korang beli secepat yang mungkin. Sebab kalau korang beli let's say like 2 or 3 weeks before SPM, benda ni definitely ada learning curve tau. So korang akan struggle to get used to it. Dia umpama korang ubah daripada Android pergi kepada iPhone lah contoh. Okay, so you need time for that. Beli secepat yang mungkin. Itu nasihat Along. So that's it for this video guys. Thank you so much. I will see you again on the next one. Bye-bye.